السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah kita sambung tadabbur kita pada muka surat 27 ayat 177. Muka surat 27 ayat 177 surah Al-Baqarah. Manhaj kita ialah 4: baca, belajar bahasa, tadabbur dan amal, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma Rabbana ishrah lana sudurana. Ya Allah, yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian.
wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan jadikanlah kami ini ya Allah orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma razuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah jua kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang udur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya keluarga kami serta kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hikmah, iaitu ilmu yang memahamkan kami kehidupan dunia dan akhirat, serta Engkau golongkan kami ini di kalangan hamba-hamba-Mu yang salih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama, laisa, kita terjemah bukanlah. Al-birra akan kebaikan itu. An tuwallu, untuk tuwallu kamu semua, kalian semua hadap. Wujuhakum, muka-muka kalian. Qibala, ke arah. Al-masyriq, timur. Wal-maghrib, barat. Habis itu. Ini dia panggil nafi. Bukanlah, laisa, bukanlah al-birra. Kita punya fokus di sini al-birra. Benda yang kita nak. Kita nak al-birra, iaitu kebajikan. Kebajikan ni maknanya, kalau dunia kita nak duit, kita nak kedudukan, kita nak kebaikan, itu harta, itu dipanggil al-birra. Apakah pada pandangan Allah al-birra itu sama dengan kita nampak? Allah kata laisal birra, bukan kebaikan pada sisi Allah. Antuwallu, bahawa kamu menghala wajah-wajah kamu ke arah timur dan barat. Itu tolak tu, nafi. Apa makna menghadap muka ke arah timur dan barat? Maknanya, satu, berkiblat ke timur dan barat. Kan? Macam orang Yahudi, dia ke timur. Nasrani ke barat. Salah satu daripada tafsir. Yang kedua, makna menghala wajah ke timur dan barat ini ialah kemasyhuran. Kita termasyhur di timur dan barat, maka kita dianggap pada sisi Allah bir. Bukan begitu. Kemudian kalau itu bukan kebaikan, sama ada kita termasyhur ke, sama ada kita menghadap ke sana ke, tidak dianggap baik, apakah syarat nak jadi baik pada Allah? Itu jawab dia ialah walakin. Itu jawapan. Jadi kalau cara lain tertolak pada Allah al-birra. Birra ni, sebelum kita pergi jauh, birra ini lawan dia syarra. Birra ni lawan baik. Baik pada harta, baik pada kedudukan, baik pada umur, dia panggil bir. Ada birrul walidaini kita guna. Buat baik kepada dua ibu bapa dalam semua segi. Oleh sebab itu, pada membuat baik yang dinilai Allah itu begini. Walakinnal birra, tetapi kebaikan yang Allah nilai yang menguntungkan dunia akhirat itu ialah kebaikan yang dibuat oleh siapa? Man amana billah. Satu, man amana billah, sesiapa, kita terjemah man tu, sesiapa, tak kira dia Melayu ke, Cina ke, India ke, Arab ke, dia panggil yang dinamakan man itu orang lah.
Orang tu dia beriman dengan Allah. Satu. Dan orang itu wal yaumil akhir, dia beriman dengan hari akhirat. Yang ketiga, orang itu man amana bil malaikah, orang beriman dengan para malaikat. Yang keempat, man amana bil kitab, orang yang beriman dengan kitab. Yang kelima, wan nabiyyin, maknanya man amana bin nabiyyin, orang yang beriman dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Berhenti sekat tu. Ini prasyarat kebaikan yang pertama, bahawa orang itu dia terkenal di timur dan barat. Hebat timur barat, kalau dia ada sifat ni, salah satu sifat yang dikenang Allah, kan? Dikenang Allah. Maknanya 5 disebut sini. Amana billah orang tu, wal yaumil akhir 2, wal malaikati 3, wal kitab 4, wan nabiyyin 5. Kan rukun iman ada 6, mana satu lagi? Dia tak sebut di sini, dia sebut ayat lain, iaitu wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah, dengan beriman dengan qada dan qadar, baik dan buruk daripada Allah. Dalam hadis sebut. Di sini dia tak sebut. Hikmahnya kita tengok nanti. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya kalau ada syarat iman ini, 6 rukun iman di sini, 5 disebut di sini, itu salah satu albir yang Allah terima. Kalau bir tanpa ini Allah tak terima, walaupun hebat kita tengok di dunia. Baik, satu. Susah, itu bab iman, bab rukun iman. Rukun Islamnya macam mana? Wa atal ma. Sebelum ata tu, selepas waw tu kita kena letak man, takdiran. Letak man takdiran itu macam mana? Wa atal ma maknanya wa man atal ma. Tak ada situ, tapi dia ada waw. Waw menunjukkan adanya man. Maknanya wa man atal ma. Dan orang yang ata apa makna? Dia ada harta, dia beri, dia panggil ata. Kalau pendek, ata tu dia tidak, maknanya orang mari kat dia ke gitu. Ni ata ni dia ada duit, dia pergi bayar. Orang tak tahu pun dia ada duit, tapi dia pergi dengan kehendak dia, ata ni. Orang yang cukup syarat zakat, ata, dia membayar almal, harta dia. Almal makna harta. Beri itu atas perasaan bagaimana? Ala hubbihi, dia beri kerana dia sayang. Ini syarat juga ni. Kita beri harta kerana terpaksa, tak termasuk. Mesti ala hubbi, mesti atas cinta dia. Cinta apa? Cinta harta ke cinta orang yang dia nak beri zakat tu? Para ulama dua pendapat. Harta pun dia sayang kan? Kita 2.5 pun berat juga nak beri kan. Dia sayang harta dia. Kalau 1 juta banyak juga. Jadi dia sayang harta, tapi dia beri juga kerana taat kepada Allah. Dia sayang harta, dia beri kepada orang itu kerana dia sayang kepada orang itu, sebab orang itu saudara dia se-Islam. Maknanya hubbihi lil ma wa hubbihi linnas. Sayang dia kepada harta dan sayang dia kepada orang yang dia beri harta. Dua lah. Nampak tak? Siapa orang yang akan menerima harta dia itu? Satu, zawil qurba, iaitu yang mempunyai pertalian kaum kerabat. Sebelah suami ataupun sebelah isteri. Tapi ulama kata kaum kerabat sebelah suami sebab tanggungjawab suami. Yang kedua, wal yatama. Yatama, yatim. Yatim seorang, kalau ramai yatama. Wal masakin, fakir miskin. Wa ibnas sabil, ibnu sabil. Wasailin, orang-orang yang meminta. Wa fir riqab, dan orang-orang yang ingin memerdekakan hamba saya. Ini bab harta kan? Wa atal ma, makna wa man atal ma ala hubbihi. Kita ambil situ. Orang yang
memberi harta dengan syarat kasih dia kepada orang pertama zawil qurba, yang kedua wal yatama, yang ketiga wal masakin, yang keempat wabnas sabi, yang kelima wasaili, yang keenam wafir riqab. Bab harta ini ada 6 kelompok manusia yang diutamakan. Mula-mula sekali tertib tu, zawil qurba wal yatama, tertib yang kita perlu jaga tu. Siapa yang lebih berhak dahulu? Zawil qurba lah, kita kena beri tolong kaum kerabat yang susah, yang terdekat. Kan? Kemudian anak yatim, kemudian fakir miskin, kemudian orang yang terputus bekalan ibnu sabil, kemudian orang yang meminta, kemudian membebaskan hamba. Itu kelompok yang kedua tentang harta. Yang ketiga wa aqama. Sebelum waw, selepas waw itu kena letak man juga. Man pada man amana tu. Wa aqama makna wa man aqama. Dan orang yang mendirikan as-salah, sembahyang. Wa ataz zakah. Selepas waw pun ada man juga. Man ataz zakah. Maknanya yang wa ataz zakah. Kita berhenti sekat tu, kita tengok dulu daripada awal. Okey, kita ambil balik. Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu yang Allah nilai ialah man amana. Satu kita ambil. Yang kedua, man atalma. Yang ketiga, man aqamas salah. Yang keempat, man ataz zakah. Kita ambil man di situ. Ada 4 tempat man. Mana 4 kelompok. Yang kelimanya mana? Yang kelima kita ambil wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kelompok yang kelima. Wal mufu ialah orang-orang yang menepati bi'ahdihim dengan janji mereka, idza ahadu apabila mereka berjanji, sama-sama berjanji. Ini kelompok kelima. Kelompok keenam was-sabirin, dan orang-orang yang sabar pada 3 keadaan. Fil ba'sa. Ba'sa ialah kesempitan hidup. Dia miskin lah. Wad-dharra, ketika dharra, mudarat. Mudarat ni rujuk kepada kesakitan ataupun kena musibah. Tadi ba'sa, kesempitan hidup, mana dia miskin, dia sihat tapi susah miskin, dia sabar. Wad-dharra, dia senang tapi ada sakit, ada mudarat. Yang ketiga, wahinal ba'si, ketika dalam perang, dalam peperangan. Sabah sekarang duk perang, kan? Perang ngundi, tak tahu ke mana pergi. Ini sabar juga. 3 sabar. Maknanya dia ada 6 kumpulan man di sini. Man amana billah sampai akhir, wa man atal mala ala hubbihi sampai akhir, wa man aqamas salah yang ketiga itu, yang keempat wa man ataz zakah, yang kelima wal mufu, maknanya man hum al mufuna bi ahdihim idza ahadu sampai situ. Yang keenam man hum as-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba'si. Ini jawapan kepada semua itu ialah ayat berikut. Ulaika, mereka itulah, man tadilah orang tu. Man amana billah sampai akhir, man atal mala ala hubbihi sampai akhir, man aqamas salah sampai akhir, man ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina bi
fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba'si. Jawab dia ulaika. Mereka itulah. Apa dia? Alladzina, orang-orang yang sadaqu, orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang mereka itu telah digazetkan sebagai orang sadaqu. Sadaqu ni ialah ahli syurga. Ahli syurga. Sebab apa? Ada 4 ahli syurga. Minan nabiyyin, para nabi. Yang kedua, as-siddiqin. Ni sadaqu ni, as-siddiqin. Ulaika alladzina sadaqu. Dan selain daripada dia digelar sadaqun, dia juga digelar wa ulaika humu al-muttaqun. Wa ulaika hum al-muttaqun. Makna orang sadaqun ialah orang bertakwa. Orang yang bertakwa ialah ahli syurga. Apa kerja dia ahli syurga? Itulah di atas ini. Kata ulama, ayat ni lengkap. Ayat ini adalah ayat yang amat sempurna untuk membentuk pribadi akhlak seorang mukmin yang dijamin syurga saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kalau dia ada sifat dia beriman kepada rukun iman tadi, kemudian dia menunaikan zakat kepada orang-orang yang ditertibkan tadi, kemudian dia dirikan solat dengan sempurna, dia mengeluarkan zakat dengan sempurna, dia tunaikan janji, dia sabar ketika kesempitan, dia sabar ketika kesakitan, dia sabar dalam perjuangan. Orang inilah orang yang dianggap sadaqu. Kita ni termasuk belakang ke ni agak-agak? Kan? InsyaAllah kita yakin. Kita grup yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Clear kan? Tak ada siapa pun yang yang ingkar perkara ni, beriman. Okey. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab. Clear? Nah, wa atal mal, dia memberi harta kerana kasih sayang dia kerana Allah kepada dzawil qurba. Nah, kaum kerabat kita kena utamakan, kita bantu. Semoga tidak ada di antara kita yang masih lagi clash dengan keluarga terdekat ni. Kalau clash, nak bagi lagi clash. Nak tolong dia lagi clash. Jadi selesaikan masalah ni. Saya nasihat pada diri saya dan sekalian sahabat, kalau kita berkelahi sesama keluarga kita dengan sebab harta, biarlah habis harta beri dia lah. Demi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan masalah kaum kerabat. Anak yatim gitu juga, kan? Fakir miskin. Orang yang ibnas sabil. Ibnas Sabi ni orang kaya mungkin. Dia mari KL putus duit. Kan? Musim Covid ni. Dia mari masjid dia minta. Jadi kita jumpa dia, kita tolong dia. Nah, masa tu amat berhajat dia. Wasaili ni kata ulama, orang minta dengan hajat apa-apa dia minta. Dia orang minta ni pun ada hak, tapi hak dia nombor berapa tu? Nombor kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, ibn sabi yang kelima. Wa fir riqaq yang keenam, sebab zaman sekarang ni pun tapi tengah ulama kata orang yang nak bebaskan diri daripada hutang muflis pun termasuk riqab juga. Kan? Jadi yang ni kita kena cek, saya cek, tuan-tuan cek semua. Wa aqamas salah. Aqamas salah yang ketiga. Bak dirikan sembahyang ni. Kita dah dirikan sembahyang. Tapi kata ulama, diri sembahyang dalam bentuk Allah terima. Sembahyang yang khusyuk. Dalam ayat apa? Wa qumu lillahi qanitin. Ayat apa? Allahumma salli ala. Maknanya jenis sembahyang wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu qiyamul lail.
qiyamu semayang kan. Lillah, kerana Allah, qanitin, makna khasyi'in, dalam keadaan kita tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana buat satu kajian mengenai tertib ayat Fatihah kan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim kan. Apa sebab kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Apa sebab dan hasil kita baca Alhamdulillahirabbil alamin? Ar-Rahmanirrahim. Apa sebab dan hasil dan doa yang kita perlu buat di situ? Saya dapat satu nilai di sini. Cuma nak cerita sini panjang. Jadi nanti mungkin kita boleh buat dialog ataupun perbincangan khas mengenai Fatihah ini. Seronok kita baca Fatihah kerana ia adalah satu kehidupan. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena pasti kita belajar bagaimana nak diri semalam. Aqama ni mendirikan, makna dengan cara yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ataz zakah, yang keberapa tu? Yang keempat kan? Tuan-tuan tengok yang kedua wa atal ma, yang keempat wa ataz zakah. Apa beza dua tu? Apa beza dua tu? Macam harta, wa atal mala ala hubbihi, itu dah zakat. Tapi wa ataz zakat dua kali. Sebab apa dua kali di sini? Ulama mengatakan bahawa satunya wa atal mala ala hubbihi ni dia kata ni zakat. Dia beri zakat. Okey. Wa ataz zakat itu ialah dia beri harta yang bukan zakat tapi harta lebihan, infak biasa. Untuk apa? Untuk zakat. Apa makna zakat? Zakat di sini maknanya zakatun nafsi, bukan zakatul mal. Zakatun nafsi. Apa makna zakat nafsi? Zakat diri makna bersih diri. Zakat ni bersih. Macam mana kita nak bersih diri kita setelah kita beri zakat dan kita ada duit kemudahan, nak bersih diri kita, kita infak yang sunat kepada siapa-siapa yang berhajat. Kita mari buh dalam masjid, program masjid. Itu wa'atuz zakat, ada pandangan ulama gitu. Makna zakat di sini maknanya zakatun nafsi. Kita nak bersih diri. Tuan-tuan, kalau kita berhajat, hari ini kita ada masalah, kita datang subuh, kita masuk duit dalam tabung RM10 dengan niat, ya Allah, aku infak pada jalanmu ni nak bersih diri aku daripada masalah yang aku hadapi sekarang ni, untuk selesaikan isu yang aku hadapi. Duit RM1, kalau masalah besar banyak sikit. Ya tak? Sebesar kecil RM1 tak jadi ke aku? Atas power dia lah. Tapi kena ikhlas lah. Betul-betul. Jadi berulang wa'atal mal dengan wa'ataz zakat ini, satu pandangan yang anda rasa menarik ialah yang pertama itu wajib, zakat wajib. Yang kedua zakat sunat ataupun pemberian infak sunat untuk membersih diri. Sebab zakat itu makna bersih. Itu satu perbezaan. Ada mungkin orang kata yang pertama itu sunat, yang kedua wa'atuz zakat itu wajib, pun boleh. Yang penting salah satu itu wajib, yang kedua itu zakat sunat ataupun infak sunat. Cuma anda menarik, dia kata zakat ni, wa'ataz zakat ni, bersih diri ni menarik sikit. Sebab itu anda share kepada hadirin. Maknanya kita perlu bersih jiwa kita daripada kekotoran syirik. Jadi cara nak bersih ialah kita kena bayar dengan infak-infak gitu. Yang berikutnya yang kita kena cek dalam hidup kita ialah janji yang kita janji. Ini pun satu akhlak yang kita kena bila janji katalah insya-Allah. Janji ada dua tuan-tuan. Janji dengan Allah. Janji dengan Allah. Apa janji dengan Allah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Janji dengan Allah. Janji sama kita ialah kita berjanji dalam apa-apa jua tajuk yang kita buat sesama kita, kita kena tunai. Mufu ni orang yang tunai janji. Orang yang tunai janji apabila mereka ahadu,
sama-sama setuju dalam perjanjian itu. Dan yang kelima ialah was-sabirin, orang-orang yang sabar ketika kesempitan, kesakitan dan dalam perjuangan. Mereka inilah orang-orang yang benar-benar ayat ini ada kaitan dengan surah Al-Imran. Tuan-tuan boleh tengok di sana ada surah Al-Imran ayat, kita tak jumpa lagi, cuma dia ada, saya nak sambut, nak tuan-tuan kaitkan sikit. Surah Al-Imran ayat 133. Cuba buka surah sebab kita nak buat tuntutan yang ada dalam ayat tadi ni, dia perlu kepada ni, kepada 4 strategi. Dalam ayat 133, 136, muka surat dalam Quran 67. Kita tengok di sini ayat 133, Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Kita diminta untuk bersungguh-sungguh, berlomba-lomba untuk mendapat maghfirah. Kalau kita buat hak tadi tu, kita dapat maghfirah. Bila dapat maghfirah, kita semua bersih. Bila bersih, kita automatik dapat wa jannatin. Dan Allah sebut di sini, besarnya syurga, arduha, besarnya dia, lebarnya, luasnya ialah seluas 7 kali langit dan 7 kali bumi. Uiddat lil muttaqin, telah siap sedia untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini lil muttaqin, dalam ayat tadi dia sebut akhir sekali apa? Ayat tadi. Ayat akhir sekali. Wa ulaika humu al-muttaqun. Di sini dia sebut wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini bertemu dua situ. Makna syurga yang seluas 7 kali langit dan 7 kali bumi ini telah siap sedia untuk orang-orang yang bertakwa. Tadi orang-orang yang buat kerja-kerja yang kita belajar tu ialah orang-orang yang sadaku dan orang yang bertakwa. Jadi menyokong ayat itu ialah ayat 134. Siapakah orang yang bertakwa, yang suka, yang beriman dengan Allah tadi, yang memberi harta kepada secara dia sayang, yang menunaikan zakat, yang solat, yang tunai janji, yang sabar. Siapa itu? Ni ada 4 di sini sebut. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. 1. Orang-orang yang infak. Infak ni ada 2 tadilah. Wa atal mala ala hubbihi tadi 1, wa ataz zakat 2. Ini digolongkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang infak. Yang kedua, orang itu wal kadhiminal ghaidha. Orang itu mesti dia orang bertakwa yang boleh tahan marah. Tahan marah tu sabarlah dia tak? Was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's. Ni wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga di sini wal afina 'anil nas. Orang bertakwa yang suka maaf kepada orang ramai yang melakukan kesalahan kepada dia. Ni berat berlaku ni. Nak maaf kepada orang. Kita nak happy, nak jaga nak jaga awet muda, kena maafkan semua orang. Jangan seorang pun kita letak kesalahan, kan? Salah lah. Makna jangan ambil kes lah. Kadang-kadang kita dengan anak kita pun kita masa muka 2-3 hari sebab dia buat salah. Tak, maaf je. Kejap ada. Dengan siapa-siapa pun. Kita maafin. Ini ahli syurga. Dia maafkan. Berapa tu? 3 kan? Ana terjemah yang pertama tu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang infak. Dia tak sebut harta macam tadi. Tadi wa atal mal, wa ataz zakat ni mereka infak pada senang dan susah. Makna infak harta,
infak tenaga, infak idea, semua sekali termasuk di sini. Orang suka tolong menolong dalam menjayakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tahan marah, sabar tadi. Yang ketiga, maafkan semua orang. Yang keempat ni yang penting, iaitu ayat 135. 135 ialah walladzina idza fa'alu fahishatan. Panjang sikit ni. Orang-orang yang apabila mereka terbuat benda-benda fahishah yang dilarang Allah, au zalamu anfusahum, ataupun menzalimi diri mereka kerana meninggalkan perintah Allah, zakarullah, dia cepat ingat Tuhan. Cepat ingat kepada Allah. Lepas dia ingat, dia buat apa? Fastaghfaru, dia cepat-cepat minta maaf, istighfar lidzunubihim, terhadap kesalahan mereka. Dan yang kedua, dia yakin dia tidak ada siapa pun memaafkan dosanya kecuali Allah. Dan dia tidak berterusan melakukannya. Ini anda ambil kesimpulan yang keempat ni ialah orang yang apabila ia terbuat dosa, sama ada disebabkan dia melakukan yang dilarang ataupun meninggal yang diperintah, dia cepat-cepat minta maaf pada Allah, istighfar. Orang inilah ahli syurga. Maka jawapan kepada empat ini ialah ada pada ayat 136 tu. Ulaika jazaohum, mereka itu balasan mereka ialah maghfiratum min rabbihim. Di dunia dia dapat keampunan, di akhirat dia dapat jannatun tajri sampai akhir. Dan itulah wa ni'ma ajrul amilin, dan senikmat-nikmat ganjaran orang-orang yang beramal. Gitulah saja yang dapat kita simpul daripada pertemuan kita pada kali ini. Allahumma rzuqna mutaba'ata hadhil ayat wa ma thabbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami orang-orang yang mengikut apa yang digariskan di dalam ayat-ayat tersebut dan ikut apa yang diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.